Di saka ni tuan-tuan, keburukan saka ni memang hebat dalam pengamatan saya. Saka ni boleh menyebabkan rosaknya iman kita, boleh merosakkan agama kita, boleh merosakkan hubungan sosial kita, boleh merosakkan kehidupan ekonomi kita. Kerana orang yang dapat saka ni dari datuk nenek biasanya mempunyai sifat-sifat yang negatif. Malas, ngantuk, suka tidur, banyak makan, sakit sana, sakit sini, susah nak sembahyang, bebal, dia bebal, anak-anak bebal. Ini lah tuan-tuan. Tapi sebab itulah nanti kalau ada masa saya nak ceritalah macam mana nak buang saka. Kerana ramai orang kena tipu buang saka. Yang senang orang yang menolong. Saya jumpa banyak kes orang buang saka ni, semua barang kemas keluarga mesti dikumpul. Nanti dari kumpul kononnya nak buang tengah-tengah lautan. Tak ada siapa yang boleh buang kecuali dia. Mana buang tuan-tuan? Pergi kedai pajak lah. Tapi orang boleh percaya tuan-tuan. Orang boleh percaya. Kenapa? Kerana sudah susah menghadapi masalah saka ni. Bertahun-tahun tak hilang-hilang. Baru-baru ni saya didatangi oleh seorang. Dia kerja dekat Abu Dhabi. Dia nak buang saka. Dia kata dia sudah berjumpa seorang yang terkenal di Selangor ni. Pandai buang saka. Tapi syaratnya sangat berat. Pertama, nak bagi semua nama datuk nenek sampai 7 keturunan. Siapa yang tahu tuan-tuan? Saya pun bapak saya, datuk saya bolehlah kenal. Sampai ke atas 7 keturunan siapa yang tahu? Macam mustahil lah. Tapi bila datang ke saya, rupanya saka itu daripada mak. Boleh kita atasi. Kerana maknya pun sudi nak dibuangkan setan-setan yang ada dalam. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, sebab masuk ni setan ke tubuh kita. Kerana kita selalu berdampingan dengan ahli-ahli sihir. Ahli-ahli sihir ni di dalam masyarakat kita ialah apa yang dinamakan pawang dan bomoh. Setengahnya khidmat mereka ditawarkan dekat sahabat. Macam-macam khidmat. Urutan untuk memulihkan tenaga lelaki. Sangat laris. Minyak yang boleh, katanya boleh menyemarakkan kasih sayang suami isteri. Sangat laris. Dan iklan-iklan ni tuan-tuan ada satu badan dikumpulkan. Mengumpulkan iklan ini untuk menentukan bahawa khidmat mereka ni adalah khidmat sihir. Dan akan dibincang dalam satu jawatan kuasa supaya dapat diberentas perbuatan-perbuatan seperti ini. Siapa yang tak mahu tuan-tuan khidmat ini, minyak bila disapu orang tak suka jadi suka. Itu kan ilmu sihir. Isteri yang benci tiba-tiba suka balik. Jadi ini 5 sebab syaitan ini boleh masuk kepada kita. Saya ulangi lagi sekali. Pertama, masuk sendiri. Kedua, ilmu yang dituntut, ilmu yang menemukan syaitan yang dituntut. Ketiga, saka. Keempat, kena sihir. Dan kelimanya, kerana kita selalu minta tolong, berdamping selalu dengan ahli sihir. Ahli sihir ini termasuk setengah-setengah tukang urut tu pun dia guna sihir. Bukan semualah. Tengah ahli orang mengurut ni pun dia guna sihir. Kalau perkhidmatan itu kecantikan, spa, kebanyakannya memang menggunakan sihir. Jarang-jarang yang tidak menggunakan sihir. Jadi kita dah tahu 5 sebab ni. Sebab itulah kita hendak jauhkannya. Kemudian tuan-tuan, perkara yang kedua, macam mana kita nak tahu dalam badan kita ni ada setan? Tak perlu nak ditelik. Selalu saya menerima panggilan telefon. Ustaz, nama saya Sipulan, mak saya nama Sipulan. Boleh tak Ustaz tahu ada tak dalam badan saya ni ada setan ke jin? Awak yang dekat, yang punya diri pun tak tahu. Saya 100 kali ganda tak tahu. Yang punya diri pun tak tahu. Tapi ada orang mengaku, ada orang mengaku macam tu tuan-tuan. Menghadapi masalah, orang itu jumpa saya sendiri. Lepas saya mengajar masjid ni, dia jumpa. Dia kata, Sipulan tadi telefon saya. Orang itu terkenal. Minta nama saya, minta nombor mak. Lepas itu, dalam masa 2-3 minit, dia telefon balik. Awak kena sihir. Kata saya tak boleh percaya. Inilah namakan telekkan yang diharamkan oleh Islam. Jadi tak perlu kita telek-telek tuan-tuan. Kita boleh tahu dengan senang saja. Saya ajar malam ni tuan-tuan boleh guna. Pertama tuan-tuan, ini kaedah Imam Ghazali. Kaedah Imam Ghazali. Adanya setan dalam tubuh kita ni kita boleh perhatikan. Pertama dari sifat-sifat kita. Sifat kita macam mana? Yang pertama, katalah pemarah. Masing-masing tahulah tuan-tuan. Tapi jangan ceritalah sini. Masing-masing kita ni tahu. Pemarah ke tidak? Perkara yang tak sepatutnya marah, dia marah. Katalah jawatan kuasa masjid, mesyuarat. Dah macam mana ada yang tak puasi pada hamba Allah. Seorang hamba Allah yang jadi jawatan kuasa. Sikit saja. Tapi bukan main lagi. Hempas fail. Tepuk lantai. Ini menunjukkan ada setan dalam tubuh. Dia bengking sangat. Dia marah sangat. Orang marah ni apa peribahasanya? Telinga nipis. Dia tak boleh dengar. Kalau telinga tebal tu dia tahan. Yang pertama sifat-sifat ni pemarah. Yang kedua malas sangat. Tapi tuan-tuan rajin sangat pun kadang-kadang dia juga. Rajin sangat. Saya pernah ditemui ada seorang
India. Dia Hindu, perempuan. Dia kalau kerja, rajin tak mau berhenti. Dia kata kalau 2 hari 2 malam pun boleh. Tak makan, tak minum pun boleh. Tapi lepas itu, dia mesti masuk dalam bilik gelap selama 48 jam. Ini kan pelik, tuan-tuan. Ini kan pelik. Jadi rajin sangat. Pasal apa, tuan-tuan? Dia rajin sangat, dia nak tipu kita. Dia rajin, takkan ada setan dalam dia. Dia rajin tu. Setan ni pandai, tuan-tuan. Dia dah dengar tanda-tanda antara tanda-tanda dalam badan tu malas. Jadi dia buat rajin lah. Supaya kita tak sangka orang yang rajin ni dalam badannya tak ada jin, tak ada syaitan. Rajin sangat. Luar biasa. Satu lagi sifat apa ni, malas. Sifat-sifat jahat lah. Takbur. Sifat-sifat jahat. Sombong. Apa saja sifat-sifat yang tak dikehendaki. Kalau marah itu memanglah Nabi bersabda, al-ghadabu minas syaitan. Marah itu daripada syaitan. Orang yang pemarah ni, tuan-tuan, syaitannya di mana? Duduknya dekat bawah dagu. Pasal apa? Bila bawah dagu, dia mudah kawal pandangan. Ini tengok kita geram saja. Kawal telinga. Itu yang telinga nipis tak boleh dengar sikit. Kawal minda kita, otak kita, hati kita, perasaan kita. Duduk di sini. Senang saja nak tahu, picit macam itu sakit tak? Tapi picit sendiri tak acil lah. Minta kawan picitkan atau saya picitkan.